من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama, dan mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah. Tak boleh kuat sikit speaker. Slow-slow ni lena. Baik. Pada malam ini kita akan sebut berkenaan dengan zuhud. Macam mana kita nak memahami erti dan makna zuhud dari sudut sunnah dan juga zuhud yang disalahfahami oleh sesetengah manusia. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dunia ini sebagai permainan ataupun sebagai ujian yang besar kepada kita. Manusia yang ramai hidup di atas muka bumi yang tertipu dengan dunia ini, dengan asbab mereka tidak ada zuhud. Jadi untuk memahami masalah zuhud ni kita kena faham dengan betul-betul, dan kita kena faham dengan jelas. Kerana salah memahami zuhud lah yang menyebabkan seseorang itu boleh terikut dengan berbagai-bagai ajaran dan berbagai-bagai anasir yang timbul pada hari ini apabila mereka silap memahami makna zuhud itu sendiri. Akibat daripada salah memahami makna zuhud inilah yang menyebabkan ada orang tinggal semua perniagaan dia. Tinggal semua perniagaan kerana semata-mata nak kejar akhirat, sehingga kan dia hidup dalam keadaan meminta-minta. Ada orang yang salah memahami makna zuhud dengan tidak bergaul dengan sesiapa sahaja. Dia kira dia hidup seorang dia. Dia hidup seorang dia, dia hidup cara dia. Dan ada yang salah memahami zuhud ni sampai tak bergaul, duk betapa dalam gua. Duk makan biji jagung, tak makan nasi, tak makan benda bernyawa, tak makan tu, tak makan ni kerana zuhud. Jadi pada malam ini kita kupas masalah zuhud ini dengan betul. Dan saya minta kepada tuan pengarah supaya tukar tajuk pada malam ini, dan dia bagi pada saya, iaitu kita nak sebut berkenaan zuhud daripada sudut sunnah dan juga zuhud daripada istilah khurafat yang salah memahami makna zuhud itu. Kita pernah duduk atas muka dunia ni rasa sedih, kesedihan sebab ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, orang kita sayang tu mati, ataupun pernah kita kehilangan harta benda yang melimpah ruah yang kita miliki, atau semua
yang kita pernah rasa kehilangan dengan asbab dunia ini. Yang kita kena duduk dalam kepala kita bahawa benda yang hilang daripada tangan kita itu adalah dunia. Yang tidak perlu pun untuk kita bersedih sebenarnya. Tidak perlu pun untuk kita bersedih. Tetapi manusia ni oleh kerana fitrah Allah Ta'ala bagi semula jadi dia ada perasaan. Tetapi dia tidak boleh hidup dalam keadaan semula jadi begitu, tak boleh. Kerana dia kena kawal dia punya perasaan. Sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Berjayalah manusia yang tazkiyatun nafs, yang membersihkan diri dia daripada godaan dunia. Bagaimana yang selalu saya sebut bahawa orang mukmin dia fikir bahawa dunia ini tempat ujian dan sementara. Orang yang tidak mukmin, yang kufur, dia fikir bahawa dunia inilah segala-galanya bagi dia. Sebab tu dia kaut sungguh-sungguh dunia ni. Dia ambil sungguh-sungguh dunia ni. Sehingga tidak tinggal walaupun satu, dan dia rasa rugi. RM1, RM2 tu dia rasa rugi macam sejuta. Kalau dia rugi sejuta tu mungkin dia gila ataupun bunuh diri. Dengan sebab dia tidak ada zuhud itu sendiri. Baik. Agama Islam mengajar kepada kita zuhud. Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia kata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azhad fi dunya yuhibbuka Allah wa azhad fima fi aidi an-nas yuhibbuka. Dia kata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang mana jika aku amalkannya, nescaya Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Dia minta dengan Nabi supaya Nabi SAW tunjuk kepada dia suatu amalan yang kalau dia amal, Allah juga sayang pada dia, manusia juga sayang pada dia. Ni amalan pengasih dah ni. Tak kena baca ayat banyak-banyak ni. Nak suruh manusia pun sayang, Allah sayang. Memang itu kehendak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia tak bagi ayat. Rasulullah ni, dia tak bagi doa. Dia bagi formula besar. Rasulullah kata, zuhudlah di dunia, nescaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada tangan-tangan manusia, nescaya manusia akan mencintaimu. Zuhudlah di dunia ini, nescaya Allah akan mengasihimu. Dan zuhudlah dengan manusia, zuhudlah terhadap tangan-tangan manusia, maknanya kamu jangan ambil hak orang. Mungkin rasa cukup dengan hak kamu, nescaya Allah, nescaya manusia ini akan mencintaimu. Baik. Sekarang kita nak faham apa dia makna zuhud tu. Sebab zuhud ni, Melayu pun sebut zuhud, Arab pun sebut zuhud. Kita pun duk guna hari-hari zuhud ni. Apabila seorang tu tidak mahu ambil satu benda yang berbentuk berharga di atas muka dunia ni, kita kata, zuhud dia tu. Zuhud sungguh. Nampak ni? Dia tak ambil pun bagi RM50, cuba bagi RM50,000.
Mungkin dia ambil. Nah, adakah nilaian zuhud tu macam mana? Mungkin RM50, tak apalah, ambil kawak lah. Tapi kalau RM50,000, fikir 2 kali. Nah, sebab tu orang buat cerita tu, dia kata kalau rasuah sikit masuk penjara, rasuah banyak tak masuk penjara. Nah, rasuah sikit tu haram. Kalau rasuah banyak tak haram, dia kata. Tu orang politik cakap gitulah, betul ke tak tahu. Baik. Zuhud ini adalah seorang yang melakukan satu perkara yang mana dia berpaling dan meninggalkan satu perkara itu kerana dia anggap benda tu remeh. Benda tu tak penting mana. Bermakna orang itu telah zuhud dengan benda tu. Saya ulang sekali lagi. Zuhud ni, walaupun orang lain nampak benda tu berharga, duit contoh, semua orang di antara kita ni dalam masjid ni menganggap duit itu satu benda yang amat berharga. Semua orang nak pada duit. Tapi kawan ni dia tak anggap sangat duit tu berharga. Bagi dia berharga juga, tapi bagi dia biasa. Bukan sebab dia banyak duit, bukan sebab dia kaya. Tidak. Tapi dia tak rasa rugi apabila kehilangan duit di tangan dia, tapi dia rasa rugi apabila tak boleh mari masjid sembahyang Jumaat. Atau zuhud. Apabila tak boleh bangun sembahyang tengah malam, apabila tak boleh buat mengerjakan amal-amal kebajikan, dia rasa menyesal sungguh. Tapi kalau duit hilang daripada tangan dia, dia tak rasa menyesal pun. Dia rasa biasa. Apa dia disebut? Nak macam mana tak ada rezeki, dia kata. Nampak ni? Tak ada rezeki. Dia cukup makan dah semua sekali, dah semua cukup makan dah. Cukup. Tiba-tiba ada orang bagi borang pada dia, ambil lah awak borang ni, awak isilah, kerajaan nak bagi bantuan. Dia pun fikir, cukup aku malah ambil. Kalau dia ambil pun dia bagi ke orang lain. Taklah kata dia tu harta banyak, tanah banyak, kerajaan nak bagi. Kerajaan nak bagi dia isi borang. Bila isi borang tu, bila tak dapat duit tu, dia marah. Dia jumpa JKK, marah. Jumpa wakil rakyat, marah. Satu kampung dia marah. Awak kalau tak dapat duit tu, dia tak boleh makan ke? Boleh. Dia tak boleh hidup ke? Boleh. Tak boleh makan nasi, tak boleh hidup macam biasa, mati kelaparan? Tidak. Tapi oleh kerana dia nak sangat kepada satu benda, itu bukan zuhud. Dari sudut istilahnya begitu. Kita meninggalkan satu perkara dan kita anggap benda itu sangat remeh. Bermakna kita zuhud dengan benda itu. Ya Rabbi. Baik. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia sebut, zuhud adalah istilah daripada berpaling keinginan daripada sesuatu menuju kepada yang lain yang lebih baik daripadanya. Dan syarat hal ditinggalkan keinginan itu juga disukai pada sebahagian sisinya. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang zatnya tidak disukai dan tidak dicari, dia dinamakan sebagai seorang yang zuhud. Maknanya apa? Berpaling daripada suatu keinginan yang nak kepada keinginan yang lebih baik. Yang lebih baik. Kita ada duit, yang mungkin dengan duit itu kita boleh beli satu benda untuk kegunaan kita. Tapi oleh kerana kita zuhud dengan duit itu, kita ambil duit itu, kita buat untuk orang ramai. Kerana dia tidak menjejaskan hidup kita sehari-hari kalau kita guna duit itu untuk orang ramai. Boleh faham ni? Kalau kita guna duit itu, kita boleh buat macam-macam. Mungkin kita boleh baiki rumah kita. Bukan baiki, tambah. Duduk 2 orang je, tambah lagi. Siapa nak duduk tak tahu, hantu raya mungkin. Yang mungkin kita boleh duduk dengan kadar biasa-biasa.
Sebab kita fikir bahawa hidup atas muka dunia ni tak lama. Rumah dah ada dah. Anak-anak balik pun balik sekejap, bukan balik lama-lama. Kalau raya pun ada dah bilik seorang sebiji. Kereta pun ada dah. Dia tak fikir banyak dah, makna cukup dah keperluan dia. Duit ada lagi ni. Dia ambil duit tu, dia buat pergi kepada perkara yang lebih penting daripada dia nak buat tu. Hidup kita ni, kita kena bereskan semua keperluan hidup kita. Keperluan, bukan keinginan. Contoh rumah. Keperluan. Apa dia lagi? Kereta. Keperluan. Makanan. Keperluan. Semua keperluan-keperluan ni kita kena bereskan. Baik. Yang lebih daripada keperluan itu, dia boleh jadi dua. Kalau kita zuhud, hak lebih daripada keperluan ni, kita belanja dengan baik. Apabila bertembungnya keinginan kita dan keinginan orang ramai, kita mendahului orang ramai nak banding dengan kita. Sebab segala kelengkapan hidup kita ini telah cukup. Boleh faham tak ni? Tu senang je nak faham. Isteri ada dah. Anak pun ada, cucu pun ada, rumah pun ada, tanah pun ada, kebun harum manis pun ada. Mana cukup dah. Dan nak apa lagi? Nak bini seorang lagi, atau lain tu. Tak, nak menikah seorang lagi tu, saya tak tahulah tu kena tanya orang belakang lah macam mana. Tapi nak sebutnya keperluan. Maka zuhud ini dinilai di antara keperluan dan keinginan. Orang yang mengikut keinginan bermakna dia tidak zuhud. Tetapi orang yang mengikut keperluan dan hak lebih daripada keperluan keinginan itu, dia ada dua. Keinginan diri dia dan keinginan untuk orang ramai. Maka dia lebihkan orang ramai nak banding diri dia. Apa benda saja melibatkan orang ramai. Itu dinamakan orang yang zuhud. Betul lah Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala pun kasih. Sebab dunia ni tidak bertapak dalam jiwa kita. Nak ke dunia tu nak. Nak ke dunia bohod ke dunia hai, kata Urdu. Faham tak tu? Termasuk Urdu lah tu tak? Nak pada dunia ni sangat-sangat nak. Tapi dunia ni gitu. Macam lagu Hindustan sebut tu lah. Kabhi kushi, kabhi gham. Kita dengar saja je tak faham apa kadang-kadang tak. Sekejap sedih, sekejap suka, sekejap sedih, sekejap suka. Hidup gitu. Tapi orang mukmin di saat suka pun dia ada Allah. Di saat sedih pun dia ada Allah. Itu lebih dia. Di saat dia tidak ada harta pun dia ada Allah untuk minta. Di saat dia tidak ada harta, dia ada Allah untuk minta. Di saat dia ada segala-galanya, dia ada Allah untuk bersyukur. Ada besar lah benda dapat. Apatah lagi bila orang mukmin tu dikurniakan oleh Allah dunia, cukup makannya, ada hartanya, segala-gala kelengkapan hidupnya, senangnya, keretanya, senanglah tu. Dan dia juga ada kesenangan negeri akhirat, dapat syurga Allah. Itu lebih diganjarkan oleh Allah dengan pahala yang banyak dan dilapangkan hidup dia. Sebab apa? Syurga duk menanti. Walaupun dia tu ada segala-galanya, tapi tidak duduk di hati dia. Allahu Akbar. Sebab tu benda ni susah tuan-tuan. Saya bolehlah kongsi dengan tuan-tuan. Dan saya ni bukannya kata pada tuan-tuan, tidak. Kita kata ke diri kita sendiri dan kita kata pada kita semua. Bismillah. Rumah besar, kereta mewah, tanah banyak. Siapa dia tidak mahu? Kalau saya minta tuan-tuan tulis
Apa yang tuan-tuan nak ni, saya rasa banyak benda yang tuan-tuan tulis. Kita hidup ada kereta. Alhamdulillah, kita kata kereta kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi naik kereta. Lebih baik pada orang naik motor. Orang naik motor lebih baik pada orang naik gerek. Kayuh gerek lebih baik. Orang yang naik gerek saja. Tak ada kenderaan lain. Dia ada basikal tu je. Lebih baik lagi orang ada basikal tu nak pada orang jalan kaki. Hak jalan kaki tu lebih baik daripada hak tak ada kaki. Boleh faham ni? Bila ada nilaian zuhud dalam diri dia dan nilaian bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukmin yang ada segala-galanya, kereta ada. Lepas tu boleh mari masjid, boleh mengaji juga. Maghrib isyak pergi cari masjid hak nak boleh mengaji. Balik di rumah makan cukup. Bini pula segak. Daripada mula-mula menikah sampai ke sekarang duk segak gitu. Faham ni? Duk senyum situ, Allah hati happy. Gembira hati. Jiran pula baik, Allahu Akbar. Kalau bini kita baik, tapi jiran sebelah tu Allahu Akbar. Perangai syaitan pun tabik ke dia. Nah, kita rasa ya Allah serabut hidup. Kita bersuruh kawan kita cari, kita gilah cari mana-mana, kita beli rumah lain lah. Jiran ni teruk perangai, kita kata. Tak happy. Hari-hari kita hiduplah kadang sakit hati dengan sebab jiran. Nah, kita nak buat macam mana? Tapi jirannya baik, rumahnya elok, keretanya elok, bininya okey, isterinya okey, harta pun ada. Boleh mari masjid lagi. Satu kenikmatan yang besar ya Tuhan bagi pada dia. Dan kesyukuran yang besar mesti dihadapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat itu. Tapi Allah Taala kata ingat. Ingat. Wa'lamu, kamu kena ingat. Annamal hayatid dunya, hidup atas muka dunia la'ibun, penuh permainan. Baik. Tujuan dia zuhud tu kerana dia nak akhirat. Berkata seorang ulama lagi nama Abu Sulaiman, dia kata orang zuhud bukannya orang meninggalkan semua dunia dan beristirahat daripada dunia, tidak. Tetapi orang yang zuhud dia bersusah payah menggunakan dunia untuk akhirat. Itu kata dia. Bukan makna dia tinggal terus dunia duk sorang-sorang makan nasi pun makan begitu je, tak. Kata orang zuhud ni makan nasi gitu-gitu je makan. Sebab apa? Sebab dia zuhud. Makan, Nabi kata berhenti makan sebelum kenyang. Nah, berhenti makan sebelum kenyang. Kita ni tak berhenti lagi. Dia kedua tu baru berhenti. Kita kenyang dulu baru berhenti. Nabi kata berhenti makan sebelum kenyang. Itu garis panduan yang Nabi beri. Lepas tu kita nak pakai apa pun atas muka dunia ni, kereta kau nak pakai apa pun, kita bersusah payah jaga benda yang kita ada atas muka dunia untuk akhirat. Itu makna zuhud. Macam mana seorang yang kaya, macam Abdul Rahman bin Auf yang kaya, dia menggunakan kekayaan dia boleh pergi ke akhirat dan menjadi sahabat yang mulia. Cuba tengok dia kawal harta dia macam mana. Tuan-tuan, kalau kita ada baca tesis berkenaan dengan Abdul Rahman bin Auf ini. Abdul Rahman bin Auf ini. Macam mana dia bahagi ke harta dia tu. Dia jaga harta dia. Kita rasa terpegun kalau kita tengok. Berdasar kepada beberapa riwayat. Dia seorang yang kaya, tapi harta dia tu bukan simpanan dia, bukan dia ambil harta tu bekukan, tidak. Tapi dia cairkan. Cairkan itu bukan dunia, tak cairkan untuk akhirat. Contoh kalau orang pergi peperangan dan dia mati dalam medan jihad, tinggal isteri-isteri, anak-anak yatim ramai. Dia bagi allowance bulanan. Tiap bulan dia bagi. Hasil daripada keuntungan perniagaan dia. Cukup keperluan rumah dia, cukup keperluan apa semua. Hak lain itu semua dia bagi. Bukan sikit punya harta, banyak.
Abu Bakar pun begitu. Abu Bakar yang boleh beri semua pada Nabi, tinggal Allah dan Rasul pun kepada dia. Kenapa? Kerana zuhud. Umar pun begitu juga, kaya boleh bagi semua sekali. Osman pun begitu juga, kaya boleh bagi. Kenapa boleh beri, sebab dia kira lebih daripada keperluan dia. Kalau dia guna juga, dia tidak zuhud. Sebab dia guna tu kemahuan, bukan keperluan dia. Dan jangan sampai orang panggil nak cari zuhud sangat ni sampai jadi kedekut. Tak betul. Ada juga jenis begitu, kedekut sangat, yang mungkin keperluan dia tu tak cukup, tapi kalau dia kedekut sangat, dia tak luruskan, dia tidak bereskan dia punya keperluan dia. Tak betul. Contoh rumah dia, daripada mula-mula kahwin, rumah dia 3 bilik, katakan. Mula-mula kahwin, rumah dia 3 bilik. Lepas tu dia anak 5 dah, duduk 3 bilik lagi. Tak jadi. Dia ada duit, dia kena tambah. Sebab anak dia 5 orang dah. Paling kurangnya ada bilik 4. Perempuan, lelaki, bilik mak ayah, bilik tetamu. Kalau ada 3 pun, kalau dia ada duit, ada tambah sikit. Sebab apa? Sebab fikir anak makin besar, dia tambah sikit. Lepas anak dia besar, kahwin semua sekali dah, tak perlu tambah dah. Sebab apa? Dah dia duduk 2 orang je. Aku tengok aku kecil manis sangat, darah tinggi seorang. Kelik duduk rumah. Anak-anak duduk Singapura, duduk mana, duduk luar negara, ada belakang. Di masa itulah kita kena tengok keperluan kita ke ataupun kemahuan kita. Kata Ibn Rajab Al-Hambali sebut bahawa maksud zuhud di dunia adalah mengosongkan hati dengan menyibukkan diri dengan dunia, sehingga orang itu dapat mencari redha Allah Subhanahu wa taala dan merasa tenang dengan beribadah pada Allah. Selagi mana hati ini serabut dengan dunia dan tidak mengosongkan untungnya dunia dalam jiwa dia, maka dia tidak zuhud. Itu kata Ibn Rajab. Bismillah. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh satu benda tak. Kita semayang duk mari fikir benda tu. Duk mari fikir benda tu. Macam seorang pakar psikologi kan, dia sebut tu dalam ceramah dia. Dia kata kalau seorang lelaki meletakkan untuk kahwin 2 dalam kepala dia, dia tak akan boleh buang sampai bila-bila. Tu dia kata betul tak tahu. Agak-agak betul tak pakcik? Takut nak jawab ni. Nah, kalau seorang lelaki meletakkan dalam kepala, sebab tu jangan letak. Kalau tak mampu, tak seletak. Awak tak tahu je. Ni kita dak nak kahwin ramai 2, 3, 4, hak seorang pun tak jaga. Masalah besar lah. Kalau bini marah pun dah sabar lah. Sebab apa? Hak seorang pun tak cukup keperluan dia. Tak cukup keperluan dia. Macam mana kita nak ramai kalau seorang pun tak cukup keperluan? Kena fikir banyak. Tapi bila kita semayang ni, kita fikir macam-macam. Dunia ni duk mari sibuk dalam kepala kita. Maknanya ada something, ada sesuatu yang tidak kena dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Apabila kita tidak dapat menghayati semua bacaan-bacaan dalam sembahyang kita. Kita fikir Allahu Akbar. Ni hati kita duk lain di situ. Musyawarah tadi tak selesai juga. Aku geram sungguh. Dia kata. Dalam sembahyang ni. Musyawarah, setakat musyawarah lah. Habis di meja musyawarah. Tapi dibawa, syaitan tu dibawa marilah solat. Dia bawa marilah solat. Dalam solat pun nak selesai lagi masalah mesyuarat. Padahal dah selesai dah di meja mesyuarat situ je. Tapi dia ganggu masalah ibadah dengan Allah. Bermakna ada something yang tidak kena kita dengan Allah Ta'ala. Ceklah mana-mana. Mungkin kita kurang beristighfar. Mungkin kita kurang melafazkan astaghfirullahalazim. Mungkin kita kurang bangun sembahyang tengah malam. Mungkin kita kurang bersedekah. Dia ada benda kurang punya. Mesti ada benda kurang. Kalau hati kita bimbang dan runsing dengan satu perkara, mesti ada kekurangan kita dengan Allah Ta'ala.
Kita jangan duduklah keadaan rasa kita ni dekat dengan Allah pada mari sembahyang masjid dah. Okey dah balik mendengar orang mengajar dah siap dah, kita rasa macam kita ni okey dah. Tak ada masalah, syurga dah. Itu pemikiran tak betul tu, orang panggil pemikiran ayah peng tu. Pemikiran tak betul lagu tu. Jangan kita angan-angan banyak dengan dunia ni, jangan. Kita kena rasa bahawa diri kita tak cukup. Kenapa dalam solat Allahu Akbar kita angkat takbir? Kita tak boleh fokuskan segala benda yang kita tengah berbuat dengan Allah Ta'ala. Bila kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, tu kita bercakap dengan Allah tu. Kenapa kita tak fokus benda tu? Kerana ada dunia yang mengusik jiwa kita ni. Ada dunia yang buat kacau lah jiwa kita. Mesti ada. Sama ada kita kurang istighfar, ataupun dunia tu kita letak nombor satu lah jiwa kita. Selagi mana seorang mukmin itu tidak boleh berkorban untuk hidup atas muka dunia, untuk dia tuju pada matlamat yang sebenar negeri akhirat, selagi itulah sembahyang dia ada masalah. Solat dia ada masalah. Solat dia mungkin untuk melepaskan kewajipan yang tahu wajib pada dia sahaja. Dia nak sembahyang macam mana, tak ada fikir, janji Allahu Akbar, baca Fatihah, rokok sujud macam kereta api pun, macam jet dia sembahyang, dia tak ada masalah. Macam ayah duk patut jagung tu sampai Allahu Akbar. Pun tak ada masalah, dia tak fikir apa. Janji sembahyang. Sembahyang macam mana? Lantak. Bermakna dunia tu ada masalah, ni duduk dalam hati tu masalah. Baik, kalau kita baca sikit lagi. Sebenarnya masalah-masalah begitu adalah datang daripada kurangnya kita beristighfar. Sebab tu istighfar ni penting. Bukan cakap saja astagfirullah, astagfirullah. Bukan. Penyesalan yang mari dalam hati kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita minta istighfar ni maknanya kita minta Allah Ta'ala tutup kesalahan kita. Sebab sehari dia buat salah. 5 kali sehari kita dia minta solat. Subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 kali sehari. Tiap kali lepas solat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masa kita duduk solat tu dia mari gangguan macam-macam gangguan. Kita cuba untuk halau segala gangguan itu. Yang mana kita rasa gangguan tu mari, kita halau. Gangguan tu mari, kita halau. Dengan kita tahu siapa yang duduk, dengan siapa yang kita sedang bercakap. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah tu astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kita tak sebut perkataan lain, kita sebut perkataan astagfirullah? Kenapa? Kenapa kita sebut astagfirullah, tak sebut perkataan lain? Nabi lepas sembahyang, Nabi sebut astagfirullah. Kita buat mai perkataan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah takhidhu walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun. Mari di mana? Mari di mana dalil tu? Kalau tok guru sebut, tok guru saya sebut, baik tok guru awak sebut, mari pada mana dalil? Kena mana ada dalil bercakap ni. Kalau awak nak bercakap bab lain tak ada dalil, tak apa, ini bab akhirat. Kenapa astagfirullah dulu? Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Astagfirullah. Sebab kita minta keampunan dalam solat kita ada, kita lari sikit-sikit daripada fokus. Kita minta Allah Ta'ala ampun kita. Tu dia benda dia. Kita menghadap raja, ampun tuanku dulu. Nak bercakap dengan dia tu, tapi kita tak buat salah apa dengan dia. Tapi minta ampun dulu. Sudah kita bercakap apa, ampun tuanku juga. Dengan Allah Ta'ala ni kita mulakan dengan takbir Allahu Akbar. Dia punya password dia. Budak-budak panggil password. Nak masuk apa ada password dia. Ni password ni, tekan nombor-nombor ni, keluar. Allahu Akbar dia panggil takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala benda kecuali bacaan dalam sembahyang tu. Nak buat dengan orang pun tak boleh dah. Tak boleh. Nak buat apa-apa pun tak boleh dah. Allahu Akbar. Kenapa sebut Allahu Akbar, tak sebut Subhanallah?
Tak sebut alhamdulillah, mari-mari Allahu akbar, kerana gembiranya kita apabila Allah Taala panggil kita dengan seruan Allahu akbar. Bila azan Allah Taala panggil. Allah Taala panggil ni lebih daripada orang yang dapat surat kuning, istana panggil makan dengan dia. Tuanku panggil makan dengan dia. Lebih daripada tu lagi. Sebab tu kita pergi ni dengan semangat. Dengan semangat. Sebab apa semangat? Sebab kita Allah Taala panggil. Boleh faham tu? Ni kita nak bakit semayang putuk bila qomat, nak bakit duk begitu. Lepas tu geliat sikit. Ni ingat Tuhan pelahak sangat nak tengok muka dia tu. Minta maaf lah, saya marah sikit lah. Dah, duk gitu. Betul kiri, betul kanan. Lepas tanya kawan, macam mana? Tak ada. Okey. Mana bendang tadi? Tok bila duk qomat mu duk cakap hak bendang lagi. Dah lah. Allah Ta'ala pandang kita lagu mana tak tahulah. Kalau kita dapat surat kuning, tuan dia jemput menghadiri majlis santapan diraja. Siapa nak hari keputeraan, kita pun bagi surat, kita pergi. Seminggu cari baju saja dengan samping. Betul ke tak? Cari baju dengan samping. Bini tu 6 kali gosok, nak suruh jadi sahib gitu. Ni, sahib ni kena luka ni. Tajam sangat. Duk gitu baju dengan sampingnya pakai elok-elok. Dengan kasutnya berkilat, tak pakai lipat Jepun. Kasut berkilat, baunya wangi. Mari dia masjid berokok dan Allah, masuk air sungguh kepala otak. Minta maaf lah Nak jumpa siapa awak ni? Yang awak buat main-main, awak nak jumpa siapa? Waktu awak tengok raja duduk atas singgah sana, awak nak jumpa dia masuk. Kena buat raptai. Sehari sebelum menghadap kena buat raptai. Kena masuk. Allah ni dia suruh kita belajar semaya. Belajar semaya tu belajar raptai juga tu belajar semaya. Baca apa? Nak semaya tu ada ambil air semaya. Ambil semaya begitu. Paik duk bu kita duk buat gitu. Wah, kaki kita ulur. Kita buat gitu kaki. Lepas tu mati nak masuk syurga. Syurga mana nak masuk? Syurga yang pain tu. Awak teka duk gitu. Cuba fikirlah. Kita sama-sama fikir nak pergi akhirat jauh lagi tu. Bukan dunia saja. Akhirat jauh lagi. Miftahus salatit tuhur dia kata. Miftahus salatit tuhur. Kunci bagi semayang ni air semayang. Tapi kita buat main-main air semayang ni. Kita ambil gitu, ambil. Tu pun kalau orangnya kalau tak gosok duk gitu. Kita basuh. Basuh pun ada sampai basuh muka gitu. Basuh muka begitu je. Ada kata oleh kerana 3 line, dia pun ambil tik 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 tik. Tu dia. Walaupun banyak Syafi'i kata 3 line, betul lah. Tapi hadis Nabi buat gitu. Lepas tu Nabi buat gitu. Lepas tu Nabi ambil. Tu hak paling afdal. Nampak ni? Nabi separuh ni rambut ni. Lepas tu dia buat gitu. Sekali dengan telinga Nabi buat. Jadi ni tak lagi mesyuarat pukul 2.30. Projek besar ni. Projek besar jadi nak buat apa? Ambil. Semai. Lepas tu Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah. Baca tak tahu apa. Semaya apa? Semaya Zuhur. Pukul berapa semaya Zuhur? 4 suku. 4.15 semaya Zuhur. Orang gini ni, zuhud pun tak ada, apa pun tak ada, hidup atas muka dunia, tak ada guna apa satu, macam orang dalam tong sampah gitu. Tak ada guna apa. Walaupun dia semayang, dia apa pun, tapi hidup dia tu, untuk apa sebenarnya kehidupan dia? Dia solat tu untuk apa sebenarnya? Dia tak ada rasa solat tu, tak ada roh, tak ada jiwa solat tu. Ya Allah. Baik. Menurut Imam Ahmad dia kata, zuhud tu ada 3 peringkat. Yang pertama, meninggalkan yang haram. Ni zuhudnya orang awam. Zuhud dalam bab meninggalkan yang haram, tak buat benda haram. Tu kita semualah. Orang mukmin memang tak buat benda haram. Yang kedua,
meninggalkan yang berlebihan dari yang halal. Ini khusus yang saya sebut tadi. Walaupun benda tu halal, tapi dia tu keperluan ataupun kemahuan dia. Yang ketiganya, meninggalkan semua perkara yang menyibukkan diri dia dengan Allah. Ini zuhudnya orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Ta'ala. Benda yang boleh menyibukkan dia dengan Allah Ta'ala tu, dia tinggal habis. Ada orang tolak projek berjuta-juta dengan alasan, saya rasa saya dah cukup dah Ustaz. Ada orang tawar projek pada saya, dia kata, tapi saya rasa cukup dah saya. Tak apalah. Hidup dengan cukup mana yang ada sudahlah. Sebab apa? Tak apalah Ustaz, tak boleh pun. Saya dulu banyak dah pulun. Banyak dah. Rumah pun saya ada dah. Nak apa lagi? Kita mengaji je lah. Masa saya cerita tokek Kedaton Miam ada satu dulu. Kedai dia berlaku, Tuhan saja yang tahu. Bulan puasa dia tutup sebulan. Pelanggan-pelanggan tu pakat tanya, kenapa awak tutup, awak tak buat set meja makan semua ni? Kan ada satu set tak? Satu table. Dia kan untung bulan puasa. Dia kata saya nak buat amal ibadah bulan puasa. Sebulan saya tutup. Saya kata ke dia, oh tak apa, saya kata awak pergilah terawih, tapi anak-anak buah tu kerja lah. Oh, dia kata saya nak masuk syurga dengan anak-anak buah saya. Ustaz, dia kata ke saya pula, malu aku. Kita dah ajar dia, berniaga dia pula kata kita, ajar kita. Saya nak ceritanya zuhud dia ni, zuhud. Orangnya zuhud. Biasa-biasa, tak ada masalah gitu, jadi hidup keadaan gitu. Dia sanggup tinggalkan, kalau kira sebulan-sebulan tu 20-30 ribu memang dia. Kalau bulan Ramadan dia buka tu memang banyak lagi saya rasa boleh. Tapi dia tinggal. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia kata nak terawih pun tak sempat, apa pun tak sempat, kita tutup kedai senang. Allah Ta'ala bagi juga rezeki yang berlipat kali ganda kepada dia. Sebab dia ada fikir akhirat. Dia ada fikir akhirat. Tapi kita ni malangnya kita tak fikir akhirat. Saya ambil masa sikit lagi. Dalam 3 minit lagi, lepas tu kita azan, lepas tu kita semayang tu. Kalau ada makan, kita makan, tak ada makan, kita balik. Baik. Syekhul Islam sebut, Ibn Taymiyah, zuhud yang bermanfaat disyariatkan dan dicintai oleh Nabi SAW. Baik, itu zuhud kita faham dah. Sekarang ni, apa benda beza yang kita sebut zuhud tapi sebenarnya tidak zuhud? Dalam kitab Talbisu Iblis, pakaian iblis. Iblis ni, dia pakaikan pakaian ni supaya kita nampak baik. Baik. Yang pertama sekali kata Ibnu Jauzi, meninggalkan dunia sama sekali, semua sekali. Orang awam dia kata kadang-kadang bila dia baca Quran, baca hadis, kefahaman dia tidak betul berkenaan Quran hadis, dia meninggalkan dunia semua sekali. Dengan mengatakan dunia itu tercela. Syaitan pun pergi cucuk hati dia, iblis pun kata bahawa engkau tidak akan selamat di akhirat kecuali engkau meninggalkan dunia. Maka engkau asingkanlah diri kamu daripada segala orang. Kau pergi duduk jauh-jauh, kamu berzikirlah seorang kamu. Jumaat tak pergi pun tak apalah. Kenapa? Kerana itulah zuhud yang hakiki. Dia pergilah betapa dalam gua, baca zikir-zikir yang tidak sunnah. Hasil daripada dia baca zikir yang tidak sunnah, jin pun mari. Jin mari pakai kain putih. Jin tipu dia, iblis lah tu, syaitan. Pakai serba putih, apa janggut putih, apa putih semua sekali. Tubuh pun besar, lebih kurang saya lah agak-agaknya. Dia pun mari tak? Dia kata, Pak Cik ni telah sampai pada tahap makam yang tinggi. Jadi Pak Cik tak semayang pun tak apalah. Saya pun bagilah satu pada Pak Cik, geliga ni, batu ni, Pak Cik balik, tolong orang, dia kata. Ambil batu ni, ambil tasbih ni balik. Dia bagi semua nampak tasbih tu. Celup dalam air begini-begini, malam Rabu, Pak Cik pun bacalah zikir-zikir ni, Pak Cik hadiahkan pada saya. Itu ciri-ciri orang yang ditipu oleh iblis. Dia pun balik kampung, dia boleh berubat tiba-tiba. Padahal dia ditipu oleh iblis. Kerana hasil daripada amalan dia yang tidak betul tadi. Mula-mula nak zuhud dulu. Lepas tu zuhud pak mana, tak tahu mana, habis semua rosak amalan dia. Kerana dia anggap bahawa meninggalkan dunia semua sekali itu bagi dia zuhud. Sebenarnya tidak. Tidak sama sekali. Kerana sahabat dulu kaya-kaya. Dan sahabat tak pernah pergi betapa di Gua Hira. Tidak pernah. Nabi duduk di Gua Hira
sebelum jadi Nabi. Lepas jadi Nabi, tak ada Nabi duduk dalam gua kecuali masa peristiwa hijrah. Nabi sembunyi dalam gua. Tu sembunyi daripada musuh. Dia ni duduk dalam gua kerja dia. Duduk tapa dalam gua. Dah kita pernah jumpa orang gini. Dia panggil orang hakikat lah, apalah, mengarut belakang ni. Mengarut semua sekali. Jumaat pun tak mari. Jumaat tak mari sebab imam semayang tak sempurna. Dia yang semayang hak sempurna. Kita pun tak faham. Macam mana kesempurnaan semayang hak dia faham? Dia tak mari Jumaat. Dia kata imam pun tak betul. Habis semua orang tak betul. Dia kira dia je hak betul kerana dia meninggalkan dunia sama sekali. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang harus padahal manfaat. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, di antara tipu daya iblis kepada orang zuhud adalah iblis menjadikan mereka salah sangka bahawa zuhud itu meninggalkan perkara yang berfaedah. Mereka tidak menambah bahan lain terhadap roti gandum, makan biasa-biasa je. Padahal mereka boleh makan benda yang lebih enak daripada itu untuk menguatkan tubuh untuk beribadah. Dia makan benda biasa sehingga dia letih daripada buat ibadah. Tak boleh. Dengan alasan, saya zuhud. Maka dah kedekut. Ada hal jenis gitu dah. Dia zuhud, dia kata. Lalu, tak makan. Lalu, hasil daripada tu, dia pun buatlah jadual makan dia. Dia tak makan benda berdarah, tak makan darat campur dengan lauk, tak makan ni, tak makan macam-macam lah. Last sekali dia telah menghalalkan, dia telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Besar dosa dia kerana dia telah mengubah syariat Allah. Itu dua perbezaan. Hak zuhud betul. Siapa yang paling zuhud? Tengok ahli syurga tu, 10 orang hak Nabi jamin tu. Nombor satu sekali Abu Bakar. Tengok Abu Bakar macam mana. Ada harta ke tak? Banyak harta. Tengok Abdullah sahabat Nabi Umar. Tengok sahabat Nabi Uthman. Ahli syurga belakang tu. Tapi macam mana dia? Dia zuhud ke tak? Zuhud. Tapi dia asingkan diri? Tidak. Dia buang dunia? Tidak. Nilaiannya di situ. Jangan dia ikutlah orang yang kata dia tu zuhud dan sebagainya, sedangkan dia tu sendiri tidak memahami. Dia rasa nak beli benda-benda baru, dia rasa macam, rugi. Bukan rugi. Sedangkan itu keperluan dia. Kalau itu kemahuan dia, masalah. Keperluan dia. Tiba-tiba keperluan pun dia tolak tepi juga. Dia patutnya makan benda-benda yang lebih berzat untuk diri dia beribadah. Tidak. Dia makan benda-benda sehingga nampak nak suruh jadi kuru, pakai baju pun nampak lusuh semua. Sebab apa? Nak suruh zuhud, nak ajar diri zuhud. Tidak. Zuhud bukan begitu. Itu salah faham berkenaan dengan zuhud. Jadi, saya nak ajar tuan-tuan, Nabi SAW pernah berdoa dalam satu riwayat, Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qillah wal dhillah wa a'udzubika min an azlima au uzlam, yang bermaksud, wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan daripada perbuatan baik dan kehinaan, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim ataupun dizalim. Daripada hadis ini, daripada doa Nabi SAW ini, kita boleh lawan pokok-pokok sufi yang ada pada hari ini, yang mengata diri mereka zuhud, sampai mereka tu jadi fakir, sampai hidup kena minta dengan orang. Tak betul. Tak betul zuhud lagu tu. Kerana Nabi sendiri berdoa pada Allah supaya dijauhkan daripada kefakiran. Hiduplah keadaan meminta-minta kekurangan daripada perkara yang baik. Itu doa Nabi SAW yang Nabi ajar kepada umat dia. Sebab itu inisiatif Majlis Agama Islam, contoh perleh dah. Dia bukan memberi bantuan pada asnaf, tapi membina asnaf. Asnaf-asnaf yang ada ni dia ambil, dia bina. Ada yang jadi tokel pun ada. Tapi gitulah kadang-kadang orang ni, dia selesa hidup dengan begitu. Dengan orang bagi. Masalah juga. Nak bentuk orang yang diri dia tak ada. Dia kerja malah. Ada kudrat untuk bekerja. Kalau tak ada kudrat, tak apa. Malah harap pada majlis bantu. Majlis nak bantu supaya dia hidup tak bergantung dengan orang. Dia hidup bergantung dengan diri dia sendiri. Dia buat kerja. Dia boleh jadi kaya. Dia boleh jadi ada harta. Dia boleh bayar zakat pula pada maib. Itu sasaran dia. Tapi oleh kerana dia tu fikir bahawa tak apalah, orang bagi bulan-bulan. Tak cukup makan, tak apa. Zakat banyak. Dia fikir begitu. Dia fikir lagu ni susah juga nak berobat ni.
Susah nak berubah fikir lagu ni tak? Jadi kita jangan fikir lagu tu. Hidup kita ni kita gunalah dunia yang ada sebagai benda yang boleh kita tukar untuk jadi akhirat. Tu je. Harta banyak mana pun tukar jadi pahala supaya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Taala ini redha. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.